Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students. Form 4 chemistry. Okay, chemistry form 4. Okay, today we will go to the new chapter. Okay, new chapter. Okay, this chapter is very amazing because in this chapter there include of the much calculation. Okay, so you need now is calculator, and this is the most important topic. Okay, most important topic in chemistry. Okay, in chemistry, because if you not conquer in this bab, okay, you should not to do for the others bab, for the others chapter. Okay, so the more concept, chemical formula and equation. Okay, in this chapter you will all learn about the mole, concept, chemical formula and equation. Okay, we go to the first. Okay, first 3.1. Okay, 3.1 relative atomic mass and relative molecular mass. Okay, what actually relative atomic mass and relative molecular mass? Okay, when you look at the name of the relative atomic mass here, so atom. Okay, atoms, the meaning of atom just only have a one type. Okay, one type. Satu jenis sahaja, satu jenis saja. For the example, copper, zinc, that is a atom. Okay. Meanwhile, for the molecule, so molecule you have learned that is more than two type of atom. So more than two type of atom. So the example is like carbon dioxide, oxygen, sodium chloride, that is a molecule. But in 3.1 relative atomic mass, mass and relative molecular mass. So you look here, this is we call mass. So maksudnya dekat sini, each element in the periodic table, okay, in the periodic table in the chemistry, okay, they have their own mass. They have their own mass. Okay, so let's we go the meaning for the relative atomic mass. So actually, okay, pada zaman dulu dia nak cuba nak bandingkan mass, apa tu, jisim sesuatu bahan tersebut dengan hidrogen. Okay, tapi dia kata dia nak compare dengan hidrogen tak dapat. Okay, because hydrogen is like this atom, dia sangat ringan, so dia susah untuk kamu nak bandingkan, mak buat perumpamaan seperti itu. Kemudian ahli-ahli kimia bersetuju, okay, bersetuju untuk memilih, okay, dia nak pilih siapa, it will choose the carbon 12, okay, carbon 12 as the standard 12 test, the standard atom, okay, to compare it. Okay, so the relative atomic mass, okay, is the average mass of one atom over 1/12 mass of carbon 12. So 12 ni apa? This is the mass of carbon 12. Dia nak bandingkan satu atom itu dengan carbon 12 atom, satu carbon atom 12. Cikgu tak faham lah cikgu. Okay, tak apa. Slowly. Okay, perlahan-perlahan. Okay, sebabnya yang itu nak faham pun susah jugalah. Sebabnya kalau kamu tak tahu carbon 12 tu bagaimana, so kamu pun tak boleh nak memahami dia. Okay, so we go to the relative molecular mass. So relative molecular mass is the molecule. So that's mean for the molecule, so that's mean dia nak bandingkan carbon 12. Anyone? Sorry. Okay, so we continue. So for the molecule, so kita nak bandingkan berat molekul itu dengan carbon 12 pula. Bagaimana? So setiap meaning ke each of the meaning definition of the molecule, relative molecular mass and relative molecular mass, mesti kamu ingat. Okay, mesti kamu tahu bahawa dia bandingkan dengan 1/12 of the carbon 12 atom. Okay, cikgu macam mana tu cikgu? So kita akan tengok one by one, jangan risau. So nota kamu, okay, nota kamu tulis sini. Okay, semua orang dah ready ya buku nota ya? Okay, kita terus buat nota. Kita terus buat nota supaya nanti tak ketinggalan. Chapter 3, the mole concept, chemical formula and equation. And 3.1, okay, sekarang kamu tulis 3.1, relative atomic mass, RAM and RMM, relative molecular mass. So, first of all, this definition.
and also this. Okay, itu sahaja. Okay, untuk nota, untuk definition. Okay, kemudian, okay, kita tengok terus kepada contoh. Tak payah nak pening kepala, baca yang banyak-banyak tadi, pening tau, pening. So kita buat mana yang lebih simple. The simple thing to be learned. Kita jangan belajar benda yang complicated. Kita kena belajar benda yang senang, apa yang mudah untuk kamu faham. So saya sebagai pemudah cara kamu untuk fahamkan apakah yang akan belajar dalam kimia. Tengok dapat belajar susah kan. So sebenarnya, okay, kat mana sebenarnya relative atomic mass ni? So, relative atomic mass ni, okay, RAM ni, kita boleh tengok, okay, can you open your periodic table in the textbook? Okay, in the textbook, you have the periodic table at the back of the textbook. Nampak tak, Naresh? Oh, Naresh. Kamu nampak tak dekat belakang textbook kamu tu ada periodic table? Belakang. Tengah cari cikgu. Dah dapat Ada. cikgu. Okay, nampak tak ada relative atomic mass dia tulis? Ada tak? Yang atas sekali tu. Ada cikgu. Relative Ada. atomic mass. Okay. Semua orang tengok predictable. Page berapa, Naresh? 275. 275. Okay, page 275. Okay, you look for the page 275. Okay, each of the atom they have mass. Ini kimia dia dah tentukan. Ahli-ahli kimia dia tentukan oksigen berapa relative atomic mass, oksigen, hydrogen, sodium, potassium, they have their own mass. Okay, they have their own mass. So, macam mana kamu nak dapat? Daripada from the periodic table. Okay, so first of all, so relative atomic mass, okay, setiap satu element in the periodic table, they have the relative atomic mass. Okay, for the example here, oxygen. Oxygen is in an atom or molecule. Faris, oxygen in atom or molecule? O2. That is in Faris. Are you with me? Atom. Are you sure? O2. There are more than two atoms. Molecule. Yeah, that are molecule. So that are molecule. So this is the molecule. So that's mean we calculate first for the relative molecular mass. Kita tak kira relative atomic mass. Kita kira relative molecular mass. Tetapi di dalam relative molecular mass ada relative atomic mass. Because you want to know the relative atomic mass for the one atom here. Here, kalau cikgu tulis O2, so that's mean they have two atom of O. So that's mean kamu kena kirakan, cari dulu relative atomic mass of the O. So then you time with the 2. So that's why kenapa contoh dalam buku teks ini 2 kalikan 16. Cikgu 16 mana dapat? Tengok buku periodic table. Periodic table, the relative atomic mass for the oxygen is 16. Okay. So selalunya kamu jangan risau. Relative atomic mass is given. Okay, dalam soalan dia akan diberi. Okay, dia akan diberi. So contoh macam ini, H2O. So H2O, they have 2 atom of hydrogen and 1 atom of the oxygen. So 2 atom, 2 time with the 1 hydrogen. Hydrogen, the relative atomic mass is 1. So relative and 1 oxygen. So relative atomic mass of the oxygen here is 16. So 16 plus 2, that is 18. Okay. So go to the next question. Jangan risau, kita akan buat latihan banyak. So, ready with your calculator now. Okay. Yang daripada contoh saya bagi tadi, harap faham. Okay, kalau tak faham, sila buka mic. Okay. So, here the question asks you about the calculate the relative molecular mass of glucose. Of the glucose, formula dia C6H12O6. Kamu kena fahamkan bab ini betul-betul tau. Kalau kamu tak faham betul-betul bab ini, kamu tak boleh pergi ke bab yang lain. Saya cakap betul. Kalau selagi kamu tak faham bab ini, selagi itu kamu tak boleh pergi kepada bab yang lain. Okay, so kena ingat betul-betul ya. Okay, next. Okay, for the glucose here, so the relative atomic mass is given. Ini memang dah ada. Cikgu mana nak dapat cikgu? From the periodic table. They are given. Chemist sudah, kamu tak payah fikir mana dapat. Macam mana boleh 6? Kenapa oksigen 16? Kenapa hidrogen 1? Tak perlu nak fikir seperti itu. Sebab chemist, ahli-ahli kimia sudah menentukan the mass of each atom is stated in a periodic table.
So mereka sudah tahu dah, mereka sudah kaji berapa relative atomic mass for hydrogen, berapa relative atomic mass for the carbon. They are have their own investigation. Okay, so relative molecular mass. So here from this question, you know, you look here. Okay, kalau tak nampak, cikgu besarkan sikit. Okay, bagi nampak sikit, bagi cepat kita belajar. Okay, saya nak kamu faham. Masuk kelas saya kena faham. Tak faham, tolong buka mic. Kepada sesiapa yang tak faham, sila buka mic dan tanya terus kepada saya. Saya tak makan orang, saya makan nasi je. Hari ni saya makan nasi. Saya makan nasi lauk ayam kampung. Faris, sedap tau ayam kampung. Okay, kemudian 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen, and 6 atom of oxygen. So here, you must calculate for the each relative atomic mass they are given. So for the carbon here is 12. So how many atom for the carbon there? There are 6. So 6 times 12 plus 12. Mana dapat 12? 12 atom of the hydrogen. So 12 times 1 plus 6. Where you got 6? The here. 6 atom of oxygen. So 6 times 16. So the relative molecular mass, here we call relative molecular mass because glucose in a molecule. Okay. So the relative molecular mass here is 180. Okay. Okay, Diben Raj faham ke? Harish faham ke? Naresh faham ke? Saya tak berapa kenal dengan kamu semua sebab saya tak tengok, saya tak ajar kamu masa form 3, saya tak kenal. So kalau tak faham, Faham, sila. cikgu. Faham tahniah. Okey, jom kita try buat latihan nak tak? Okey, yang pertama test yourself 3.1. Okey, dah nota tadi, rumus tadi, so kita buat test yourself. Okey, test yourself yang pertama. Okay, 3.1. Okay, 3.1 yang mana activity. So, 3.1. So, the relative atomic mass. Okay, define. So, relative atomic mass. So, tulis kat dalam buku kamu. Test yourself 3.1. Saya nak kamu betul-betul faham. Okay, kalau kamu tak faham, nanti kamu akan ketinggalan. Sebab apa? Ini adalah nadi kepada kimia. Tak faham yang ini, sila contact cikgu, PM cikgu. Okay, relative atomic mass. So, carbon 12 is what? So, relative mass, so dapatkan nanti about the RAM. So, nanti kamu cari sendiri in a textbook. So, the relative atomic mass is the average of the mass for the one atom compare with the 1/12 then a carbon 12. So, relative atomic mass. So, refer data table element 276. Okay, 276 that is a predictable. Okay, tengok buku teks. So sekarang ni saya nak kamu kirakan bersama-sama dengan cikgu. Okay, nombor 2A. How many atom lithium are required to equalize the mass of one atom of krypton? Krypton yang ini how many? Nombor 2. Nombor 2 tak naklah buat. Susah. Nombor 2 ni nanti kamu pening. Buat nombor 3. Terus buat nombor 3. So, calculate the molecular mass of relative mass of each. Okay, pertama methane. CH4. Nombor 2 saya tak nak buat sebab ni sakit kepala tengoknya. Sebab panjang ayat. Tak maulah. Okay, CH4. Also, okay, can you open your mic and please answer my question? Okay, tolong semua orang buat bersama-sama dengan saya. Okay, tak naklah kamu buat sendirilah. Magnesium nitrate. Sulfuric acid. Okay. Semua orang dah buka dah predictable? So, let's we calculate first. Okay, first saya nak tanya Edward. Edward, can you open your mic? Edward, can you answer this question? Okay, CH4, can you calculate the relative molecular mass? So, for the carbon, you look for the 275, okay, your predictable. So, carbon, how many relative atomic mass for the carbon there? There are? Anyone can answer? 12. 12. Good. Hydrogen? 1. 1. How many atom of hydrogen there? 4. 4. So, 12 plus 1 times 4, that is a 16. Betul? Okay, good. So, we go to the next. Naresh. Naresh, where are you?
Magnesium. How many relative atomic Many mass of teacher. magnesium? Magnesium, please. 24 teacher. Good. 24. Okay, if you take this question, okay, you look here. Nitrate in bracket 2. Nitrate in bracket 2. So, bagaimana kamu nak cara ni? Tengok betul-betul yang cikgu buat dia. Okay, 24 for the magnesium, you plus with the nitrate. So, nitrate, the whole nitrate is 2. So, 2 ini, you 2 in bracket. Kamu buat juga bracket. Tapi 2 kamu letak kat luar. So, nitrogen, Naresh, how many nitrogen? 14 ya? Betul ke? Oxygen is 16 times 3. Betul ke Teacher, Naresh? nitrogen 14, oxygen 16. Cikgu cepat dulu dapat daripada Naresh. Okay. Sebab dalam kepala cikgu dah selalu sangat buat Naresh. Sebab cikgu dah dapat tangkap. Sebab kamu baru saja kenal dengan tu. Okay Naresh, can you calculate for this? Siapa dapat dulu terus buka mic tolong jawab. Siapa yang cepat dia akan menang. Cikgu akan belanja 1 ketol ayam McD dalam iklan. Bukan dalam betul-betul dalam iklan. Okay, cepat-cepat. Kira. Berapa dapat? How many? Anyone? Please. 148. 148. Pandai. 148. Siapa yang seorang lagi yang first tadi tu? Siapa? Saya tak dengar lah. Siapa suara dia tu? Edward. Naresh. Okay, H2SO4 plus. Cepat-cepat. Siapa dapat kira? 1 times 2 plus sulfur 32, right? Plus 16 plus 4. Cikgu mana cikgu tahu? Sebab cikgu dah selalu buat. Sebab tu cikgu dah boleh ingat. Okay, cepat. 98. 98 teacher. 98. Good. Okay. HCOOH. That is a 1 plus carbon 12 plus oxygen 16. Ada 2 oxygen plus 1. So how many? 46. 46 teacher. 46. So dekat sini faham ke tak macam mana nak kira? Faham? Okay, pastikan kamu faham yang ini Faham. bagaimana nak kira. Sebabnya kalau kamu tak faham, kamu akan ketinggalan. Okay, thank you Edward. Thank you Naresh. Okay, can you see the can you take your workbook? Okay, workbook. Okay, workbook kita modul A plus SPM ya. Okay, page 22. Page 22. Cek 22. Okay, 22 number 3 dah senang saya rasa nak buat. Tapi saya nak buat 23 page 23 ada question number E. So question number E there saya nak tambah sikit soalan sebab nanti kamu akan tak tahu buat nak betul. Okay, E. Okay, Naresh. Nampak tak? Harish ke Faris ke nampak tak? Okay, soalan page 23, soalan nombor E. That is a CaCl2 6H2O. Okay, Logan, nampak ke Logan? Logan ke namanya tak? Cikgu. Okay, Saya rasa saya punya buku aktiviti pun sudah hantar dekat sekolah. betul. Nah, Harish tak apa. So, siapa-siapa ada boleh jawab soalan ini? Bagaimana nak jawab soalan ini? Dengar betul-betul. Okay, so ini soalan ini, Faris, kamu dah buka buku Faris? Page 23. So, calcium. So, calcium here, there are 14. So, macam mana nak kira? Chlorine here, that is a 35.5. There are 2. So, kamu jangan lupa kalikan dengan 2. Tambah. Cikgu yang titik ni macam nak buat? Kamu tambah saja. Kemudian 6 ni kamu bawa keluar dan buatkan bracket. Okay, begitu. So, H2O, there is a 1 times 2. They have 2 atom of hydrogen there. And oxygen here is 16. So, how many? What the answer? Cepat. Siapa cepat, dia dapat. Laju. Kira. 219. 219 ya. So 119. Okay, satu lagi cikgu nak bagi soalan. Okay, ini cikgu dah jawabkan soalan. So kamu boleh buat dalam buku kerja kamu. F. So ammonium. F. Nampak kan ammonium? Ammonium sulfate. Okay, cuba kira ammonium sulfate. So nitrogen that is 14 plus 1 times 4. Okay. Yang ini kamu timeskan with the 2.
okay, times because ammonium is 2. So plus sulfur what? 32 and 16 times 4. So, siapa dapat jawab soalan ni? Cepat. Boleh? Siapa-siapa dapat? Cepat jawab. 132. 132. Good. 132. Good, Edward. Okay, 132. Okay, so I have answer for your workbook. Okay, so kita dah siap. Harap kamu semua faham. Okay, we go to the mole concept. 3.2. Okay, 3.2. Saya rasa hari ni kelas kita sampai pukul 10 malam lah. Okay, tak apalah. Okay, mole concept. What the mole? Okay, actually kalau kan selalu kamu belajar one pair of the shoes is two. One pair, satu pasang, ada dua kasut. Dua kasut. One dozen, okay, selalu kamu belajar lah. One dozen of egg. They have 12 of the egg. 12 biji telur. Satu dozen telur bersamaan 12. Itulah yang akan kamu belajar mengenai mole. Mole ini maksudnya perumpamaan untuk kita nak nyatakan berapa banyak particles. How many particles in one of the container of the elements. Okay. Tak payah nak susah-susah. Kita pergi kepada maksud mole. Okay. So, mole. Okay, the mole with the symbol SI amount of the substance. So, 1 mole of substance contain 6.02201 times 10 the power of 23 substance. Maksudnya, kan kita belajar tadi, cikgu cakap, satu pair ada dua pasang. Satu dozen ada 12 biji telur. Tapi kalau untuk substance, untuk bahan dalam kimia ni, 1 mole, 1 mole, they are consist 6.02 10 the power of 23 particles. Apa cikgu maksudkan itu? So, maksudnya dalam suatu bekas zarah yang ada, okay, zarah ini zarah lah kan, the molecule, the particle in the substance, they have 6.02 10 the power of 23. So, maksudnya berapa juta, beberapa ratus juta partikel yang ada sebenarnya. So, itulah perumpamaan dia untuk sesuatu bahan dalam kimia. Contohnya macam ini. 1 mole of copper, they are consist 6.02 10 the power 23. So, that means in the 1 mole of copper here, they have 6.02 10 the power of 23 ni. Yang bulat-bulat ni ada berapa banyak? Inilah banyaknya. So, the mole of water here. So, the mole of water here, they are consist mole of water. So, they are consist 6.02 10 the power of 23 particle. And also for the number of sodium chloride here. The sodium chloride dalam apa? Garam. Kita ada 6.02 10 the power of 23. Okay, first of all, I want to teach you about the first thing. Okay, so the number of mole, apa kaitan dia dengan number of particles? So, tadi cikgu cakap, 1 mole, okay, 1 mole is equal 6.02 10 the power of 23. So, did you know that 6.02 10 the power of 23, that is a formula for the Avogadro. Ni pakcik ni. Nampak pakcik ni handsome kan? Pakcik ni kan? Pakcik yang handsome ni adalah namanya Avogadro. Dia yang memperkenalkan, dia cakap bahawa 1 mol bahan mengandungi 6.02 10 the power of 23 what? Particles. Zarah. Dia ada 6, banyak sangat. So, to calculate the number of mole. So, to calculate the number of mole. Okay, to calculate. Kenapa banyak sangat yang left ni ya? Mungkin internet mereka tak berapa kuat lah. So, the number of mole is equal to number of particle divide with the Avogadro. Tak payahlah tengok yang ini penting. The number of mole time of Avogadro will get the number of particle. So, that's mean for you calculate the number of particle adalah 1 mole time Avogadro. So, if you want to calculate the mole,
So, kamu nak calculate mole macam mana? So, ini time bawa ke sana jadi bahagi. So, number of particle divide with the Avogadro. Nanti kita akan cuba untuk buat latihan. Okay. So, contohnya macam ini. Kita tengok contoh baru kamu nampak. Okay, kamu tengok contoh baru kamu nampak. Okay, example 3. How many atoms are there in 0.2 mole of magnesium? 0.2 mole of magnesium. Okay. Here, tadi cikgu cakap 1 mole ada 6.02 kali 1023. So, kalau 0.2 mol, so that's mean 0.2 mol time with the Avogadro. So, you get here. So, next question. A sample of the zinc chloride contains 3.01 10 the power of 24 unit. So, partikel, nombor partikel kita dah tahu. So, dia kata calculate the number of mole. Tadi cikgu cakap apa? Nak dapatkan number of mole, the number of particle here, you divide with the Avogadro constant. Dekat sini, kalau otak kamu tak cekap, mengira memang kamu akan out. Betul cikgu cakap. Bermain dengan rumus. Bermain dengan rumus. Okay, so tak apa. Saya percaya kamu masuk kelas sains, maksudnya kamu lagi hebat dalam matematik. Don't worry. Okay. So, the number of particle here, you divide with the Avogadro. So, yang ini saya nak ingatkan ya. Kalau tekan kalkulator, pastikan ini kamu buatkan bracket. Kemudian, pausekan. Okay. Tayar kereta pula pecah. Tak apa. Okay, so pergi kepada soalan ni. So, the number of particle here. So, the number of particle here, you divide with the Avogadro constant. Kat sini cikgu nak ajar macam mana nak tekan kalkulator. Okay, bila kamu tekan kalkulator, pastikan ini kamu buat bracket. Kemudian bahagi. Kamu tahu kan nak kira yang ini macam mana kamu nak tekan? So, 10, tekan rumus ini, 24. Okay, so, yang ini pun kamu akan buatkan bracket juga. Baru kamu akan dapat number of mole. Okay, next. Example 5. How a gas jar is filled with 2 mole of oxygen gas. How many molecules of oxygen are there in the gas jar? How many molecules? So, bila kamu tahu bahawa how many molecules, so that's mean in oxygen, here is a molecule. Here is a molecule. So, how many molecules? So, the mole time with the Avogadro. So, we will get the number of molecule. So, but in question B, how many atoms? How many atom of oxygen are there in the gas jar? So, bila dia kata atom, so, cikgu cakap tadi, O2, this is a molecule. In molecule, they have 2 atom of oxygen. So, that's mean 2 atom of oxygen here, you time with the number of molecule yang kamu kira tadi. So, maksudnya 2 kalikan dengan number mole dia, kalikan dengan Avogadro sini. Okay. So, yang ini daripada sini, dia ambil daripada yang atas. Sebab dia dah siap-siap kira. Yang ini dia dah siap-siap kira. Tapi, nak kirakan number of atoms, you time with the 2. You time with the 2. So, you will get here. Tak apa, jangan risau. Kita cuba buat latihan. Okey, ini cepat. Siapa cepat, dia dapat. Jom kita lawan lagi main untuk calculation. Okey, activity 3.5. Okey, jom kita kira. Nanti kamu kena kira lagi dalam buku kerja kamu. Okey, dalam buku kerja kamu nanti akan ada soalan. So, itu untuk mahirkan lagi kamu. Okey, yang pertama. Tulis ya. Activity 3.5. So, activity 3.5 for the first question. Okay, 1.A. So, calculate the number of atom found in 0.1 mole of mole carbon. So, maksudnya dekat sini A tadi, 0.1, you time with the Avogadro. So, anyone can answer this question? 6.02 times 10 power of 22. Good. 6.02 10 the power of 22. Okay, B? 22. Okay. B 3.5 times 6.02 times 10 power of 23. 2.107 times 10 power of 23. Good. So number 2, calculate the number of molecules. So 1.2 times 602 times 10 the power of 23.
72224. 7.224 10 the power of 23. Okay, B 0.8 time of the Avogadro. 4.816. 10 the power of 23. 23. Okay, question number 3 please. Dia kata calculate the number of formula units found in 3 mole of sodium chloride. So that's mean number of formula units. Apa maksud formula unit? So maksudnya formula unit. How many formula there? How many formula there? Okay, sekejap bila kita bekerja di dalam rumah. Okay, so pergi kepada soalan yang seterusnya. Where my pen? Oh, okay, so number 3. So 3 kali dengan 6. 0.02 kali 10 kuasa 23 berapa? 3 times 602 times the 10 power of 23. There are how many? 1.806. 1.806 10 the power of 24. 24. 24. Yeah. Okay, B 0.25 10 the power 6.2 10 the power of 23. 1.505. 1. Good. 1.505 10 the power of 33. 23. Okay. So, faham ya? So, baru 2, 3 soalan. Okay. Buat soalan nombor 4. Okay. Soalan nombor 4 pula, calculate the number of mole. So, sekarang tadi kamu kira number of particles. Sekarang kita nak kira number of mole. So, the number of mole macam mana tadi formula tadi? The number of mole atom here, you divide with the Avogadro. So, hati-hati bila nak jawab ni. So, number 4A. Okay, anyone can answer this question? 6.02 10 the power of 24 divide with the 6.02 10 the power of 23. So, how many? Ten. 10, teacher. How many? Number 10, of teacher. Good. 10. 10 mole. Okay. Number B. Okay. Number B, 3.02 times 10 the power of 23 divide with the Avogadro now. How many? Oi, lambatnya. Berapa? Berapa? Naresh, berapa? Tengah buat cikgu sekejap lagi. Eleh koma. Kalkulator habis bateri ke apa ni? Paris. 0.5. 0.5. Good. 0.5. So, number C. C. C, 9.03 10 the power of 1022 divide with the 6. Jangan lupa buat kurungan. Jangan lupa buat kurungan. Jangan takut dengan Cikgu Ziana. Cikgu Ziana tak makan orang. Okay. 9.03 10 the power of 22 divide with the Avogadro now. 0.15. 0.15. Okay, good. 0.15. Okay, number D. 3.612 10 the power of 22. 20 apa ni? Then the power of 24 divide with the Avogadro. 6.
There are, oi, 6, teacher, 6. 6. 6 mole. Okay, 6 good. mole. Yes. Good. Okay, number 5. Okay, number 5. A reagent bottle contain 1.806 10 the power of 25 unit of copper. How many mole of copper are found? So, 1.806 10 the power of 25 divide with the Avogadro constant. So, how many mole there? Number 5. Berapa? T. 30 mole. Okay, B. Okay, the B question asks you about the calculate the number of ion found in that bottle. So, that means the number of the atoms here, units particle here, you time with the ions. So, in the copper oxide, okay, copper oxide, they have Cu2 plus and oxide ion. How many ions there? 1, 2. So that means 1.806 10 the power of 1025 time with the 2. How many that? Because have 2 ions here. 1.806 10 the power of 25 time with 2. B. Berapa Naresh? Berapa Faris? 3.612. 3.612 10 the power of 25. 25. Okay, 6. Okay, kamu kena cepat. Menjadi pelajar kimia kena cepat. Okay, air sample contain 0.2 mole of ethene gas. How many ethene molecule are found in the sample? How many ethene molecule? So that's mean the number of mole time with the Avogadro. 0.2 time 6.02 10 the power of 23. 6A. How many? 0.2 time with the 1.204. 1.204 10 the power of 23. Okay, B. How many hydrogen atom? Okay, how many hydrogen atom are there found in the sample? So, you know, you look here, hydrogen atom, they have 4. So, 4 time with the 1.224. 4 times 1.204 10 the power of 23. 4.816. 4.816 10 the power of 23. 23. Okay, number C. Calculate the total number of atoms found in the sample. So, they have 2 mole of the carbon. They have 4 mole of 4 atom of the hydrogen. So, they have 6 atom. So, 6 atom tadi kamu kalikan dengan yang A. So, 6 times 1.204 10 the power of 23. 7.224. 7.224 10 the power of 23. Okay. Boleh ke kelas? Boleh tak? Baru satu. Okay, baru satu. Boleh. Boleh? Boleh. Good. So, itu namanya number of particle. Itu yang kita panggil dia adalah number of particles. Okay, so number of particle kita dah dapat. So, sekarang kita nak masuk pula kepada molar mass. What is a molar mass? So, molar mass is same with the relative molecular mass. So, that's mean molar mass, okay, salin yang ini nanti untuk buku nota kamu.
Molar mass is the mass of 1 mole of substance. Itu. Okay, kemudian kamu salin. Okay, contoh dia. Copper, ini copper ya, consists of copper atom. So, relative atomic mass of the copper is 64. So, how many the molar mass? So, molar mass, tadi macam cikgu cakap tadi, ambil sahaja dia punya relative atomic mass. Relative atomic mass is 64. So, 64, the unit is gram per mole. So, for the water here, relative molecular mass of the water is 18. So, molar mass of the water is 18. Kamu hanya tambahkan gram per mole. Okay, gram per mole. Ada apa-apa soalan? Tolong tanya ya. Okay, and then for the next question, for the sodium chloride. So, sodium chloride here, they have 58.5. Inilah cikgu kata gunanya tadi kamu belajar mengenai relative molecular mass. Inilah yang akan kita applykan, kita akan gunakan. So 58.5 kamu untuk molar mass, kamu hanya letakkan dia punya unit sahaja. Okay, so ini yang kamu akan belajar. Number of mole is equal mass over molar mass. Okay, so that's mean for find the mass, so you must calculate the number of mole time with the molar mass. Okay, for the mole, nak dapatkan mole macam mana? Ini bawa ke sana jadi bahagi. So mass over molar mass. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba kamu buat macam ini. So mass kali molar mass. So mass, mole kali molar mass, unit dia adalah G per mole. G per mole. So mole dekat sini, mole dekat sini potong, so tinggal G. G tu unit untuk apa? Unit untuk mass. Yang ini pula saya nak buktikan. Saya nak buktikan mass. Mass adalah bersamaan dengan gram. Molar mass, that is a mole per gram per mole. Okay, gram per mole. So, gram over gram, mole naik ke atas, dia akan dapat mole. So, dapatlah mole dekat sini. Itu saya nak buktikan. Okay, ini yang dia cakap di dalam yang kotak warna biru ni. Okay, bagaimana nak dapatkan? Okay, so kita tengok soalan. Soalan ni pun calculation juga ya. So, ready with your calculator. Okay, what is the mass of 1.5 mole of aluminium? So, you know the relative atomic mass of aluminium is 27. So, the molar mass of aluminium is 27 per gram per mole. So, how to calculate the mass of aluminium? So, mass of aluminium there are the number of mole time with the molar mass. Cikgu, mana cikgu dapat? Yang ini, yang tadi. Yang ini, daripada mole ni. Nak dapatkan mass, mole kalikan dengan molar mass. Okay. So, sebab itulah kamu akan dapat yang tadi. Okay, kemudian soalan yang nombor, example number 7. Okay, example number 7, that is a sulfur dioxide here. So, molar mass for the sulfur dioxide is the 64. Okay, 64 per gram per mole. So, to calculate the number of mole, so the number of mass here, mass here, you divide with the molar mass. So, molar mass here for the 64 gram per mole, divide with the 0.5. So, you get 0.5 number mole. They divide with the molar mass. So, example 8. Okay, example 8. Nak kira number of mole macam mana? So, nak kirakan number of mole, you find the molar mass first. So, the molar mass, find the number of mole. So, the mass 4.7 divide with the molar mass here. So, you get the number of mole. Jom kita cuba jawab soalan. Okay, jom jawab soalan. So, this is activity 3.6. Activity 3.6. Okay, jom. Okay, ready with your calculator? Okay, so question number 1. So, here is a activity 3.6. Okay, number 1. Okay, ready with your calculator? Calculate the mass of each following substance. So, 0.4 mole. So, macam mana nak kirakan mass daripada mole? So, nak kirakan mass daripada mole, you time kan? So, nak kirakan mass. So, mass
Yang pertama adalah 0.4 time with the molar mass for the iron, that is a 56. So, how many mole here? Cikgu, mana cikgu dapat 56? So, ni 56. Relative atomic mass, cikgu katakan sama dengan molar mass. So, berapa ni? Cepat. 22.4. Good. 22.4. Unit apa, my Faris? G. G. Dalam kimia, mesti pastikan buatkan unit. Contohnya Faris tadi buat ini saja. Faris tak bagi saya unit. Terus salah. Okay. So, pastikan Okay. unit kena tulis. Okay, B. Okay, please B. So, for the mass CO. So, 2.2 time with the molar mass. So, CO, molar mass dia. So, kira terus kat sini. So, carbon, where the carbon? 12. So, 12 plus O, 16. Tutup kurungan. So, berapa? 61.6. 3.6. 61.6. Good. Unit, kena ada Gram. G. Okay. Okay, number 2. Calculate the number of mole. Okay, calculate the number of mole. So, the question give you the mass. So, number 2, A. So, for the A, mole. Okay, mole H2SO4 adalah, so 49 gram. Nak dapatkan mole, mass over molar mass. So, molar mass for the sulfuric acid, 1 times 2 plus sulfur 32 plus oxygen is 16 times with the 4. So, how many? $120.5. Berapa? 120.5. 0.5. 120. 100. Macam besar je. Kira betul-betul. Yang lain tak? 0.5. 0.5 kan? Ya. 0.5. G. Tolong tengok balik. Sama. So, B. Okay, B. So, for the mole of the magnesium nitrate. So, magnesium nitrate here, 8.88 divide with the magnesium. Magnesium apa? 24 plus. Inilah kamu punya kemahiran untuk mengira molar mass. Relative molecular mass tadi. Time with the nitrogen. Nitrogen 14 plus 16 times 3. Okay, berapa? Naresh dah tak dengar suara. Hilang ke dah budak ni? Naresh dah hilang. Kemana dia? Hilang. Oi, tinggal sikit. Diben, Raj, Edward, Faris, Harish. Itu sahaja yang tinggal. 1, 2, 3, 4. Tadi macam ramai. Berapa Edward? 0.06. Edward. 0.06 mole. Okay, let's we go to the question number 3. Okay. Number 3 An experiment requires 0.05 mole of ammonium sulfate crystal. What is the mass of the ammonium sulfate that should be used? So here that is a mole. So nak dapatkan mass macam mana? 0.05. First one number 3. 0.05 you time with the molar mass. So molar mass for ammonium sulfate tadi dah buat dah tadi kan? So 14 plus 1 times 4. Okay, jangan lupa. Ini pelajar selalu silap. Kenapa? Sebab dia trik bahagian sini. Okay, plus sulfur berapa tadi? 32. Plus oxygen 16 time with the 4. Berapa mass? Berapa? 5.9. Berapa? 5.9. 5.9. Are you sure? Betul ke semua? Sebab jawapan kat sini 6.6. Betul ke Faris?
14. 13.9. Ya, are you sure? Sekejap, saya kirakan. Itu yang saya dapat. 2 tambah 32 tambah 16 kali 4. Ya. 132 kali 0.05. 6.6 lah Faris. Mana kau dapat tu? Salah kot. 6.6. For bola mass tadi dapat 132. Dapat tak? Okay, number 4. Okay, for the question number 4. 0.2 mole of substance Y has the mass 11 gram. What is a molar mass? So, mole dia adalah 0.2. So, 0.2 mole. So, maksudnya 11 divide with the 0.2. That is a 55 gram per mole. Dapat tak macam cikgu dapat? Dapat. Dapat, good. So, we go to the next. Ini adalah last. Okay, last untuk ini. Penat dah kan belajar kan? Tak apa. Sekejap lagi cikgu stop. Okay. Number of mole and volume of gas. So, untuk molar volume. Okay, itu kita panggil molar volume, isi padu. Tadi kita dah kira number of particle. Dan tadi juga kita dah kira mengenai we calculate about the number of mass. So now we want to calculate the volume. Volume, what the meaning of volume? Volume is a isi padu. So we have two conditions. First at STP, the second is at a room condition. For the STP, for the OSTP, 1 mole of the neon gas occupy 22.4 dm3. So the molar volume for the STP is 22.4, 1 mole. While at the room condition, for 1 mole is equal to 24 dm3. So to calculate the volume gas, number of mole you divide with the molar volume. Kenapa? Because mole over mole dm cube. So mole dm bawa ke atas, so kamu akan dapat dm cube. Okay, meanwhile for the calculation mole, to find the number of mole, so to find the number of mole, betul ke cikgu kira ni? Okay, betul. So cikgu tersilap ni, mana boleh macam ini? Salah. Dah bagi ajaran sesat. Untuk dapatkan volume, number of mole time with the molar volume. So that is here is a mole time with the dm cube mole negative 1. Baru betul. Mole, you will get dm cube. Okay. So volume. So find the number of mole, volume, volume divide with the molar volume. So volume here is dm cube. Okay, over with the molar volume, that is a dm cube, mole negative 1, dm cube, bawa ke atas dapat mole. So mole samalah dengan ini. Okey, dah siap. Okey, kemudian we go to the example. Okay, example 9. Calculate the volume of 2.2 mole of hydrogen gas in dm3 at STP. So here the number mole is given. So the number mole is given here. So the number mole is given. You want to find the volume. So how? So volume is equal to number of mole time molar volume. So the number of mole here 2.2. Molar volume here is 22.4 dm cube. So the volume is 49.28 dm cube. So example 10. So example 10, what is the volume of 0.01 mole of ammonia? Okay, in
cm cube at room condition. So, nak dapatkan volume, okay, number of mole time molar volume. So, number of mole time the molar volume. So, mole can cancel out the mole here. So, we will get the dm cube. In cm cube, okay, 1 dm cube is equal to 1000 cm cube. So, dm cube you time with the 1000. So, you will get 240 centimeter cube. Okay, example 11. How many mole of oxygen has volume? Kamu kena pastikan, okay, dia minta dalam molar volume ataupun dekat STP. Okay, so how many mole of oxygen has the volume? Volume 600 centimeter cube. So here dia bagi dalam unit centimeter cube. You must convert to the dm cube. So divide with the 1000. So divide with the 1000. So the volume to find the number of mole. So volume you divide with the molar volume. So you will get the number of mole. Tengok-tengok macam ni tak faham kan? Nak faham kita buat soalan. Okey, jom kita jawab soalan. Jangan risau, cikgu ada tinggalkan kamu dengan soalan yang banyak dalam buku kerja. So, kena settlekan buku kerja ya. So, nanti settlekan buku kerja. Okey. So, activity 3.7. Okey, number 1. Kena ingat dia. Nak dapatkan number of mole, kena bahagi. Nak dapatkan volume, kena darab. Okay, nombor 1. Calculate. Okay, ready with your calculator. So, calculate the volume of 0.6 mole of chlorine gas at STP room condition. So, to find the volume of Cl2 adalah, so, dia nak volume. So, nak dapatkan volume, the number of mole time with the molar at STP dengan room condition. So, kalau dekat STP mana? 22.4. So, 0.6 times 22.4. So, akan dapat berapa? So, kalau dekat 13.44. How many? 13.44. Unit? dm cube. Betul? Aye. So, number B at room condition 0.6 times 24. 14.4 14.4 pm. m cube. Okay, number 2. Okay, calculate the number of mole of each. So, ingat kan nak dapat number of mole bahagi. So, yang pertama, find the number of mole. Okay, number of mole siapa ni? Argon. So, argon here dia bagi dalam unit cm cube. So, tukar kepada dm cube 48 bahagi 1000. 1, 2, 3. So, that's mean 0.048 volume divide with the molar volume. So, dia nak room condition. So, room condition tadi berapa? 24. 24. So, berapa? 2. 2. Huh. Two 10 the power of 3 kan? So, 0.002. Ni nanti Faris. Dia bagi jawapan 2 kali 10 negatif 3 kan? So, 2 ni bawakan ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Matematik. Gitu. Okay, B budak Faris, cepat. Saya dengar suara Faris. Edward. Dah hilang dah. So, kita cari number of mole. Mole siapa ni? CO2. So, dia bagi volume dah. So, dia bagi 39.2 divide with the molar volume. So, molar volume dekat STP. So, STP is 22.4. STP 22.4. So, berapa? 1.75. 1.75 dm cube. Okay. Dah siap nombor 2, nombor 3. A sample contains
0.2 mole of methane and 0.3 mole of ethane. What is the volume of the sample? So, kirakan number of volume here. Kirakan number of volume. So, nak dapatkan pertama, volume of CH4. So, volume of CH4 0.2 time room condition 24 kan? Yeah. Good. 24. Room condition 24. So, berapa sini? So, then 4.8. lepas tu kirakan pula volume of methane, ethene, C2H6. So, 0.3 times 24. Lepas tu nanti volume untuk CH4, volume untuk CH4 plus volume untuk C2H6. Okay. 0.2. Okay. Teacher need to plus both volume also for the final exam. For Yeah. the final answer. What? Sorry? Need to plus both volume also. Because the question asks you about the what is the what? Volume. What is volume? What is the volume? Berapa volume? So 7.2 times 4.8. Berapa? 12. Times, not Plus plus. sayang, plus. Plus, okay. 12. 12 dm cube, right? Hmm. Cikgu dapat dua jawapan. Cikgu pakai kalkulator tau. Tak percaya. Cikgu pakai kalkulator ni Nampak cikgu pakai kalkulator. Okay. So pergi kepada dapat ya? Okay, dah Dapat, siap. Inilah yang kamu belajar banyak-banyak tadi. Faris, Naresh. Siapa lagi Darin? Okay, ini Harish. So ini yang kamu belajar tadi. So inilah yang akan kamu remember. Boleh ingat tak? Okay, yang mana to find the number of mole, mass divide with the molar mass. Okay, ini divide. Kan cikgu kata apa-apa nak dapat number of mole mesti bahagi. Contoh volume divide with the molar volume, you will get the mole. Number of particle, you divide with the Avogadro, you will get the number of mole. But if you want to from the number of mole to find the mass, so the number of mole time with the molar mass. Time of to find the volume, number of mole time of molar volume. To find the number of particle, number of mole time with the Avogadro. Itu sebenarnya yang kamu belajar yang banyak-banyak tadi yang kita kira tadi, itulah combination. Tapi kena ingat ya, kadang-kadang soalan dia akan macam ini tau. Dia nak mass. Given is number of particle. So apa-apa pun number of particle, tukar dulu number of mole. Dah dapat number of mole, baru kamu pergi ke mass. Sama lah juga volume. Dia nak mass. Macam mana? So dia bagi volume. So volume, cari dulu number of mole. Barulah kamu dapat number mass of the substance there. Okay, jom kita tengokkan soalan. Okay, example 12. So example 12 here, what is the volume? Okay, what is the volume of 26.4 gram? So here, the given is mass. Okay, dia bagi mass tapi dia nak volume. So daripada mass tadi, kamu carikan dulu mass untuk carbon dioxide. Okay, step 1. So step 1, kamu find dulu number of mole of carbon dioxide. So mass divide with the molar mass. Okay, dah dapat. Daripada mole nak dapatkan volume macam mana? Daripada mole nak dapat volume. Time with the molar volume. So dekat sini, time with the molar volume. Okay. So to find the number of mole. Apa benda ni? Kau cikgu tersalah. Balik betul lah. So to find the volume of gas. So the amount of mole time with the molar volume. So you will get the volume. It's same with the example 13. Okay. Tengok sini ya, example 13. So how many molecule? Given is volume. So given is volume. So volume tadi kamu tukar dulu kepada mole. Okay, daripada mole baru kamu convertkan kepada number of particle dengan time with the
Avogadro. Volume nak dapatkan mol, divide with the molar volume. Begitu. So, first of all, you must find the number of mole. Apa-apa pun, pertama sekali, step yang pertama, kena cari dulu number of mole. So, dah dapat number of mole, barulah kamu kirakan berapa dia nak. Apa yang dia nak? Dia nak number of particle. So, you time with the Avogadro. You want the question ask you to the volume. So, the volume time with the molar volume. To find the mass, so you time with the molar mass from the mole. So apa-apa pun kena cari number of mole dulu. Okey, jom. Kita tengok contoh. Okey, last contoh ya. Okey, lepas ni kita boleh rehat, kita boleh buat kerja yang mana-mana yang patut. Okey, jom kita buat soalan nombor 2. So this is activity 3.9. Okay, tuliskan activity 3.9. Okay. Number 2. Okay, number 1 tak payah. Dia kata buat dalam kumpulan. Okay, 2A. Calculate the number of atom. Okay, number 2 ya. Number 2A. Calculate the number of atom found in a 6.75 gram. So, dia nak number of atom. Bagi maklumat yang dia bagi adalah mass. So, first of all, you must find the number of mole of what? Aluminium. So, kenapa cikgu? Because they are given mass. So, 6.75 divide with the molar mass of the aluminium. So, aluminium there, berapa lah? 27. So, 6.75 divide with the 27. How many mole there? 0.25 mole. 0.25 mole. Good. 0.25 mole. So, to find the number of atom, time with the number of mole, time with the Avogadro. Kira kan? So, time with the Avogadro. 505 times 10 power of 23. Good. 1.505 times the power of 23. Okay, B. Okay, B. A pula. Ni A1 kan? A2 pula. Okay, A2. Okay, dia bagi mol. Okay, sama juga. Kelas, kat sini cikgu nak ingatkan ya, apa yang kamu kira, kamu kena tulis. Contoh yang pertama, kamu nak kira mole of ammonia. So, mole ammonia kamu kena tulis. Tak payah, jangan kamu tulis terus calculation. Kamu kena tulis the heat of the question. Apa yang kamu nak? Kepala kepada soalan tersebut. Mole, volume. Okay. So, mole from the mass, so 5.1 divide with the molar mass. Nitrogen, 14 plus 3 times 1. So, how many mole? Berapa? 0. Betul? 0.3. Okay. Number of atom. So, number of mole here 0.3 times. Cikgu tak ada. Cikgu ada calculator. Cikgu pun tengah kira sama dengan kamu. Saya bersama-sama dengan kamu sekarang ni. So, time with the Avogadro. Betul. 0.3. Okay. So, apa jawapan? Ke cikgu tersilap? Salah je ni. Betul ke? Number of mole 0.3? Oh, dia kata atom. Okay, faham. So, sebab kat sini dia kata atom. So, bila dia kata atom, okay, sama nampak sini. Atom, okay, atom untuk ammonia kat sini. Ammonia adalah NH3. So, NH3. So, dia ada 3 atom hidrogen, 1 atom nitrogen. So, ada 4. So, kamu kalikan dengan 4. So, you get 7.22 times the power of 23. Hati-hati tau. Ini cikgu kata hati-hati bila jawab soalan. Sebab nanti soalan dia kata atom. Yang ini kamu selamat lah sebab aluminium saja.
Oleh sebab ini dalam bentuk molekul. So nak dapat atom, nitrogen ada 1, hidrogen ada 3. So 1 tambah 3, 4. So B, calculate the volume of the following gas at STP. So dia bagi yang pertama 5.6 gram. So B ya. 1. Dia nak mula-mula kirakan cikgu kata apa tadi? Number of mole dulu. Apa-apa carikan number of mole. So, number of mole siapa? Nitrogen. So, 5.6 divide with the molar mass untuk nitrogen. Nitrogen tadi apa? 14 kan? Times 2. So, 14 kali 2, 5.6 bahagi N. That is a 0.2. Betul? Betul ke? Okay, so nak dapatkan volume. So, to find the volume of N2, number of mole time with the molar volume. So, molar volume dia nak kata dekat STP. Kalau dekat STP berapa tadi? STP 24. So, 0.2 time with the 24? 4.8 4.8 unit dm cube. dm cube. Okay, number 2. Okay, number 2. Okay, dia bagi partikel 1.04 10 the power of 22. So, mula-mula kamu carikan dulu number of mole. So, number of mole 1.202 10 the power of 22 divide with the Avogadro. Okay, berapa? .04 Jana. 1.204. So 1.204 10 the power of 22 divide with the Avogadro. Berapa? 0.02. Nasib baik ada yang menyaut. Ini nanti Mol. Cikgu Ziana juga yang dapat jawab soalan. Cikgu Ziana juga yang pandai. So, volume of gas. So, 0.02 times the power 10 molar volume. So, berapa? 48. 0.48 dm cube. Okey dah. Baru soalan nombor B ni. Okay, number C. What is the mass of oxygen that has the same number of... Alamak, apa tadi? Dia dah stop. What is the mass of oxygen gas that has same number of molecule in 8 gram of sulfur trioxide? So, sekarang ni untuk soalan nombor C. Okay, untuk soalan nombor C. Pertama, kirakan dulu number of mole sulfur. So, 8 gram divide with the sulfur trioxide. Sulfur 32 sulfur trioxide SO3. SO3 32 plus 16 times 3. So berapa number of mole dah? 16 kali 3 tambah 32 8 kali 3. Ini 0.1 mol. Kemudian carikan juga. So dah dapat mol, nak dapatkan dia kata mass. So nak dapatkan mass untuk oksigen. So number of mol tadi 1.01 times with the 16 times 2. So 0.1 times 16 times 2. 3.2 gram. Dapat tak? Orang ni senyap je. Tekan kalkulator tidak? Dah? Sudah Dah. ke? Okay, dah. Dapat tak? Dapat. Okay, nombor D. Dapat. Dapat. Pastikan semua orang dapat tau. Kira sama-sama dengan saya. Calculator, please. A sample of methane CH4 occupies volume 9.84 dm cube at room condition. How many molecule in the sample? So, yang dapat ini, mula-mula cikgu kata apa-apa kirakan number of mole. So, number of mole of CH4 adalah 9.84
number of mole kan, number of mole. So divide with the molar volume. So molar volume dekat situ dia nak room condition. Room condition berapa Nabil? Nabil. Room condition. Nabil pula. Nabil budak form 4, form 5. 24. So berapa? 9.84 divide with the 24. That are 0.41 mole. Betul? Okay, 0.1 mole. How many molecule? So, how many molecule? So, 0.141 mole. Nak dapatkan molecule time with the molar Avogadro. So, number of particle. 0.41 time with the 6.02 10 the power of 23. Berapa dapat? Ya. 2.4682 10 the power of 23. Cikgu lagi cepat Faris daripada Faris. Apalah koma ni. Siapa yang cepat sekarang ni? Cepat. Lawan yang kedua. Kedua dia kata kirakan mass. So mole tadi 0.41 time with the molar mass. Mass. Cepat kira. Nak dapatkan mass. Okay, mass untuk CH4. So 0.41 time with the 12 time plus bracket 1 time 4. So 0.41 time with the 16. So how many get? 6.56 6.56 gram. Okay, good. gram. Yep. Okay, next question. Okay, banyaknya soalan dia nah. Okay. A reaction release 220 cm³ of carbon dioxide per minute at room condition. Calculate the total mass of carbon dioxide after 10 minutes. After 10 minutes. So, sekarang ni kamu kira dulu number of mole. So, number of mole untuk CO2. So, ini cm³ kan? Tukar dulu kepada dm³. 1, 2, 3. So, nak dapatkan number of mole CO2. So, number of mole 0.12 divide with the dalam apa? STP ke room condition? Dia nak apa? Room condition 24. So, divide with the 24. So, cepatlah. 0.12 divide with the 24. 0.00 1, 2, 3, 5 mole. So, dia kata kirakan mass. So, mass equal to 0.005 times molar mass. Carbon 12. Oxygen 16 times 2. So, how many get? So, 16 plus divide time with the 2 plus 12 times 0.00. 0.22. 0.22. Apa pula 0. Google ni. 0.22. Kenapa jawapan dapat 2.2 gram? Mana yang salah ya? Volume. Faris? 120 cm³ betul kan? Kos 120 bahagi 1000. So, dapat 0.12. Bahagikan dengan room condition 24. So, time with the... Okay, faham Faris. Sebab dia kata dalam 1 minit, dia nak 10 minit. Dia nak 10 minit. So, kalikan dengan 10 lah. Berapa kali dengan 10? 2.2. 2.2. So, ni kalikan dengan 10 minit. So, dapat 2.2 gram. Okay, siap. Aduh. Penat ke Faris? Darren, siapa nama dah? Boleh lah. Sebut koma. Berapa orang tinggal ni? 5. 5. 3. Left. 3. Diben Rash, Harish. Naresh dah hilang. Tadi mula-mula ada berapa orang ya? Ramai. Ramai kan? Semua ke datang tadi? Ada 5-6 orang saya rasa je. Tak semua. 2 orang tak datang mula-mula. 2 orang tak datang. So 9 tolak 2, 7. 7 orang je datang tadi ya? Aduh. Tinggal 3. Tinggal 3. Tidur ke apa? Masya Allah. Okay, it's okay. So, jom nak cuba buat ke?
Nak cuba buat sekarang ke? Tahu. Buatlah sikit. Lepas tu nanti kerja kamu buku kerja je. Boleh? Kita cuba Boleh. nanti buku kerja kamu adalah buku kerja sahaja. Okay, so ini test yourself 3.2. Sikit je. Alah Faris, takkan kau nak tidur dah kot. Di Ben Raj, kamu nak tidur ke? Tak ada cikgu. Harish, nak tidur ke Harish? Harish, janganlah tidur lagi. Jom kita buat sama-sama. Okay, lead. Calculate the lead. Lead. Berapa? Molar mass dia. Tengok kepada buku. Periodic table. Let. P. Berapa? 207 kan? Cepat Roma. Mana cikgu punya? Okay, PB situ 207. So, molar mass is 007 gram per mole. Okay. So, Darren. Okay. CH3, cepat kira. So, carbon 12 plus hydrogen 1, chlorine 35.5 time with the 3. Okay, berapa? Cepat, cikgu kira dapat dulu ke korang dapat kira? Korang 145. how many? 145. 125? 45.5. 119.5. Kenapa saya dapat lain? So 119.5. Nah 119.5. Unit G mol negatif 1. Okay, sodium Apa nitrate. itu? Faris kena perbetulkan mana silap tadi. Okay, sodium nitrate. Sodium dia bagi berapa? 23. So, 23 plus nitrogen, 14 plus oxygen, 16 times 3. So, how many there? 16 kali 3 tambah 85. berapa? 85. Gram per mole. Okay, iron 2 oxide. Cepat. Iron berapa iron? Iron. 56. Betul. Dalam soalan tadi ni, Faris ni atas ni ada. 56. So, kira cepat. 56 times 2 plus oxygen 16 times 3. So, berapa? Cepat. Berapa? 160. 160, ya. Good. 160 gram per mole. Okay. Okay, number 2. Calculate the number of molecule found in 8 mole of water. Number of molecule. So, maksudnya nombor 2, dia nak calculate the number of water. So, time with the Avogadro. 1.8. 1.8 tadi. Oh, 8. Okay, 8 mole. So, 8 mole time with the Avogadro. Cepat. Berapa? 4.816. 4.816 10 the power of 24. 24. Okay, dah siap. Nombor 3. Senang je jawab soalan ni. Nombor 3. Apa soalan nombor 3? Alamak, dia ni dah start. Dia dah merajuk dah tu. Okay. What is the mass of 0.5 mole of ammonia? Mass. Ammonia. Mass. Ammonia. Dia bagi berapa tadi? 0.5 ya? Time with the 14 plus 1 times 3. Berapa? Cepat. 8.5. Good. 8.5 unit apa Faris ni asyik lupa je unit. G. Gram. Okay, nombor 4. How many mole K2O unit are found in 40.1 gram? Potassium oxide. 14.1. So, mole. Mole 14.1 gram bahagikan dengan K2O kan? So, K berapa? K. Okay, 39 times 2. 39 ya? 39 ya? 39. Okay, kirakan 39 time 2
plus 16. 16. So apa? 0.0.15 0.15. 15 mole. mole. Okay, number 5, Number 5. dia nak volume. Number 5, calculate. Okay, number 5 saya buat kat sini lah. Calculate the volume of 60 gram of oxygen gas. So, dia bagi mass. Dia nak volume. So, cikgu kata apa-apa pun dapatkan dulu number of mole. Number of mole untuk oksigen. So, dia bagi mass. Macam mana kamu nak dapatkan mole? 60 gram divide with the molar mass. Molar mass. Molar mass 16 times with the 2. So, berapa? 0.5. So, 0.5 apa? Mole. Mole. So, dia nak apa? Dia nak volume. So, volume untuk oksigen dah dapat number mole time with the molar volume. Molar volume STP 22.4 ke 24? 22.4. 22. 22.4. So, 22.4. So, how many? What the 1, answer? 11.2. 2. 11.2. What unit? DM? DM. DMQ. Ya, DMQ. Saya ketuk-ketuk kepala koma ni. Lupa sangat unit. Okay, number 6. Okay, the mass of 4 DMQ of gas is 12 gram. Okay, calculate the molar mass. So, nak dapatkan molar mass macam mana ni? Cepat. Calculate the molar mass. Okay, the mass of molar mass. So, yang 12 gram tadi tu molar mass. Mass dah dapat 12 gram. So, ini dapatkan mole dulu. Mole. So, mole adalah 4 dm³ bahagi ke? Bahagikan dengan room condition 24 24. So, 4 divide 24, 0.6 0.16. 0.16. 17 lah. 0.17 mole. So, dia kata calculate the molar mass. Oh, molar mass. So, molar mass adalah 12 bagi 0.167. So, dapat 72. Betul? 72. Betul. Okay. So, soalan last kali nombor 7. Okay, last kali. Sabar ya. Okay, nombor 7. 4 gram of hydrogen has a greater number of molecule, 40 gram of nitrogen. So, dapatkan dulu number of mole. Okay, dah dapat number of mole untuk hydrogen, dapat dulu number of mole untuk nitrogen. Kemudian, carikan Avogadro, number of moles. So, dia nak 4 gram dengan 14 gram. 4 gram mana saya nak tulis ni? 4 gram. 4 gram dengan 14 gram. So, ini apa tadi? Siapa? Hydrogen dengan nitrogen. Hydrogen. Ini untuk hydrogen, ini untuk nitrogen. So, pertama dapatkan dulu number of mole. So, number of mole 4 gram times with the 1 times 2. So, that's we get 4 bahagi 2 apa? 2 kan? 2. 2 mole. So, dapat 2 mole nak dapatkan number of particles. So, 2 kali Avogadro. 23. So, berapa dapat? Ini pun sama, number of mole. Berapa dapat? Time is the 1.204. 1.204 times the power of 24. 24. So, ini pula 14 bahagi 14 kali 2. 0.5 kan? Betul? 0.5. 0.5. So, number of particle? Number of particles. 0.5 times Avogadro. Avogadro. So, what you get? 3.01. 3.01.
3.01 10 the power of 23. So siapa yang banyak? Siapa banyak ni? Hydrogen. Hydrogen. So betul ke statement dia kata has greater number of molecules? So yes. Semua kata dah yes, because the number of particle for the hydrogen is 1.04 10 the power 24. Meanwhile for the nitrogen is 3.01 10 the power of 23. Dah siap dah. Okay, dah siap dah. Itu sahaja untuk hari ni. Penat kan belajar kan? Banyak ya? Okay, tak apa. Itu memang. Itu adalah baru sikit tu. Belum lagi masuk kimia yang sebetul-betulnya. So, untuk minggu depan. Okay, untuk minggu ni, tolong buku teks kita dah siap. So, kamu tolong buat dalam buku nota ya. Dan sila completekan buku kerja kamu ni. Sebab kamu dah belajar tadi semua. Banyak ni Faris. Sampai muka surat 29 ya. Sampai muka surat 29 daripada page 22 sampai 29. Tolong buatkan. Okay. So, itu sahaja untuk minggu ini. Itu sahaja. So, terima kasih sebab datang kelas saya. Minggu depan kita akan habiskan. Kita akan cuba untuk habiskan. Okay, kita akan belajar mengenai chemical formula. So, apa itu chemical formula? Formula, macam inilah. Contohnya sulfur, S8, representation of the chemical substance. So, dalam itu kita akan belajar banyak tau. Dalam itu kita nak belajar apa itu empirical formula. Nak belajar mengenai bagaimana nak cari empirical formula, molecular formula dan buatkan chemical formula. Okay. Lepas tu tak banyak pun. Yang ini banyak kira je bab ni. Dah dapatkan empirical formula nanti, kamu akan dalam sekolah kamu akan buat eksperimen. 2 eksperimen ini. Kemudian kamu kena pastikan kemudian apa yang akan kamu belajar minggu depan. Banyak sebenarnya. Macam mana nak buat formula? Contohnya zinc chloride. Ada yang nak buat formula. So, formula dia adalah ZnCl2. Macam mana formula? So, ini adalah task kamu. Okay, so muka surat berapa ni Faris? Muka surat 67. Page 67. Tolong. Okay, ambil nanti satu buku kertas ke. Buat cantik-cantik. Ataupun kau photostat yang ni. Bahagian ni kau tampal dekat kau punya apa namanya? Meja belajar. Tampal. Cikgu, saya tak ada meja belajar. Kau tampal lah dekat dinding kau mana-mana lah. Kau tampal. Okay, sebabnya kita nak belajar minggu depan untuk chemical formula. Okay, lepas chemical formula, saya nak ajar kamu bagaimana nak seimbangkan. Okay, seimbangkan. Okay, so last kali seimbangkan. Lepas tu, insyaAllah kalau kamu dah hebat, insyaAllah tak ada masalah. Okay, jumpa lagi untuk minggu depan. Selamat petang, selamat bercuti dan selamat jumpa minggu depan hari Selasa. Okay. Thank you, Thank you, class. teacher. Cikgu.